Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. Selamat tahun baru 2024. And kali ni kita start dengan SBS 105 sampai SBS 107. Saya tahu kita dah hold benda ni agak lama, saya berhutang video ni agak lama. Tapi untuk tahun baru ni kita kasih jalan, video ni kita kasih up. And of course, untuk menjadikan sesi kita lebih menarik, saya ada tetamu yang dah lama tak jumpa, Mr. Roda. Apa khabar Mr. Roda? How are you? Hai, konnichiwa. Okay, desu ka? Cantik baju Mr. Roda. Baju cantik. Seperti ka? Omaku. Arigatou gozaimasu. Okay, tak apa. Alright, kita tak nak buang masa sebab takut nanti video ni jadi lama kan, sebab nanti banyak soalan, banyak jawapan semua tu. Okay, alright, jom kita start dengan SBS 105 dulu. Pembaca tanya, saya ada soalan. Dekat chapter 1031 volume 102, kening Sanji jadi terbalik. Tapi tiba kat chapter 1044 dah kembali jadi normal macam asal. So apa cerita lah kan? Oda kenapa berubah kening dia? So apa cerita kenapa berubah kening dia? Mantap lah sebab perasaan dia. Ya betul, kening dia berubah. Kalau kita tengok balik dekat arc Waki Island, dan semua ada balik Sanji lahir dengan superhuman power. Ada exoskeleton sebabkan line age factor manipulation diorang. Dan cuma Sanji yang kita nampak kat sini lahir normal disebabkan mak dia. Kalau korang semua tengok gambar ni, adik-beradik Sanji kening ni semua sama, macam nombor 66. Sanji pula kening dia arah berlainan. So bila Sanji pakai red suit, power of science atau genetic modification dalam badan dia mula tunjuk efek. Sama macam adik-beradik dia lah kan. Saya sebenarnya pun hairan juga, hairan dan pelik. Tapi tak apa, kita sama-sama perhatikan Sanji punya progress ni. Cakap pasal Sanji ni malas sangat lah nak serius, sebab Sanji ni selalu kena terus dengan Oda kan. So apa-apa yang berlaku dengan dia lantak pi lah. Alright, pembaca ni tanya, hello Oda, so Wano Arc dah habis, tapi saya rasa sedih sebab orang-orang kat Wano yang makan buah Smiles masih merana dengan penyakit ketawa. Killer pun sama, asyik gelak je. Saya harap sebelum Chopper belah pada Wano, dia dapat buat ubat untuk sembuhkan dorang. Okay, soalan ni sebenarnya menarik, tapi yelah, walaupun kita dah tahu yang dorang semua ni dah keluar pun daripada Wano, benda tak berlaku, tapi soalan ni menarik. Teringin nak tahu apa jawapan daripada Oda. Memang pedih sebab kita cuma boleh ketawa bila ibu bapa kita meninggal. Tapi itulah, Chopper belum ada kelebihan untuk buat ubat sembuhkan dorang. Kadang-kadang ada benda di dalam dunia ni yang memang kita tak boleh nak buat apa-apa. Tapi untuk Killer, saya boleh cakap kat sini yang bila dia gelak, dorang yang lain kru-kru ahli-ahli dia yang lain pun gelak bersama. Dorang decide nak jadi kru yang lebih ceria, lebih positif, untuk kata senangkan hidup Killer, untuk nak sedapkan hati Killer lah kan. Sebab yelah, kesian jugalah tengok dia tu. Okey, pembaca ni tanya, saya nampak perkataan Kurozumi dekat batu nisan ibu bapa Otama. Ini bermakna Otama lahir di dalam family Kurozumi. Macam Orochi yang kita kenal berdendam atas diskriminasi yang berlaku pada mereka. Tapi Otama seperti budak yang mengikut aliran lain, tak sama macam Orochi kat Wano. Betul ke Oda? Wow, diorang boleh perasan detail yang macam ni. Okey, tak apa, kita kasih clear. Nama betul Otama adalah Kurozumi Otama. Yes. Tapi patutkah kita benci dengan dia sebabkan dia Kurozumi? Dekatlah scene kematian Orochi, Hiyori ada cakap, Kurozumi were born to burn. Yang Hiyori maksudkan hanya untuk Orochi. Yang orang kat luar-luar sana nak bising pasal apa? Agak-agak macam mana reaksi orang ramai kalau orang tahu Otama ni adalah Kurozumi? Macam-macam boleh jadi kalau kita fikir. Ini memang masalah sosial yang besar. Tapi sekejap tu, saya ada satu soalan ni lah yang saya dapat banyak sangat berkenaan dengan Zoro punya line age ataupun keturunan dia lah. Okay, first of all, kita ada Shimotsuki Kozaburo. Ini adalah orang yang buat Wado Ichimonji, orang yang buat Enma untuk Oden yang masa tu hanya 4 tahun. 55 tahun yang lepas, 25 orang termasuk juga Kozaburo dan Shimotsuki Furiko tinggalkan Wano dan berlayar pergi. 3 tahun kemudian, diorang ada sampai dekat satu perkampungan East Blue ni. Diorang ada tolonglah penduduk-penduduk kat situ untuk bantai belasah samsing-samsing kampung yang ada kat situ lah. Lepas tu 10 orang decide untuk stay and bina pendapatan yang macam kita kenal sekarang ni bernama Shimotsuki Village. Antaranya adalah Kozaburo,
yang berkahwin dengan gadis kampung kat situ dan dapatlah anak yang bernama Shimotsuki Koshiro. Kita kenal sebagai Cikgu Zoro tu, ataupun pelakon si siapa tu, Aimon Hang Biak, betul ya. Koshiro ni pula dia kahwin dengan seseorang dan lahirlah pula Shimotsuki Kuina. Shimotsuki Furiko pula dia kahwin dengan seorang pahlawan pedang, Roronoa Pinzoro. Pinzoro. Diorang ni pula dapat anak bernama Roronoa Arashi, yang pula berkahwin dengan anak samseng kampung kat situ bernama Tera. Malangnya Arashi mati di tangan Lanun dan Tera pula mati disebabkan sakit. And diorang dua ni sempat dapat anak yang berambut hijau yang bernama Roronoa Zoro. So kat sini jelas Arashi adalah bapa dia, Tera adalah mak dia, Pinzoro adalah atuk dia, dan Furiko pula adalah nenek dia. Tapi siapa Shimotsuki Furiko ni? Dia ni kakak kepada Shimotsuki Ushimaru. Alah, yang kau ingat bapak Zoro tu. Tapi sebenarnya dia bukanlah bapak Zoro. Si Ushimaru ni pula merupakan keturunan Shimotsuki Ryuma. Okay, now gimana situasinya si Zoro ni? Dah nama bapaknya Roronoa lah dia, bukan Shimotsuki. Cumanya dia adalah Roronoa yang mempunyai sedikit campuran darah keturunan Shimotsuki. Bapak Zoro tu yang ada DNA Shimotsuki lebih sikit sebab dapat direct dari mak dia. Tapi sebab bapak Zoro ni kahwin dengan orang biasa, so Zoro pun jadilah orang biasa-biasa je. Tapi tetaplah kita boleh panggil dia dalam keturunan Shimotsuki tu juga, disebabkan alur daripada nenek dia tu tetaplah Zoro. Dapat sikit lah selit dalam keturunan Ryuma ni, kan. So benda macam ni memang pening misteri sikit lah kan. Tapi itulah, Zoro sendiri pun tak tahu benda yang pening misteri pasal keturunan dia ni. Okay, kita sekarang dekat SBS 106 dah. Pembaca ni cakap, tahniah Oda menang WC. Oda jawab, arigato, terima kasih. Okay, aku pelik sebenarnya sebab ialah tak tahu kan, tiba-tiba ada orang cakap tahniah menang WC. WC ni apa? Oda menang award ke apa? Rupanya bila aku Google, Japan menang World Baseball Classic 2023. Sport things lah kan. Okay, seterusnya soalan yang menarik saya rasa, especially untuk peminat-peminat law yang masih belum tahu. Penceritanya, saya ada soalan Oda. Apakah maksud K di dalam teknik awakening law K room? Okay, saya jawab. So teknik law ni macam ni. Dia buat operation room yang bernama room, and kat dalam tu dia boleh buat macam-macam. K room ni pula untuk dia lock pedang dia tu di dalam room tu yang dia dah buat tu. Yalah, supaya dia boleh adjust ikut suka dia lah dengan pedang tu kan, buat panjang ke, buat lagi kuat ke apa. So K tu maksud dia knife. Ada satu lagi teknik R room. Okay, R ni pula maksud dia remote. Jadi ia adalah remote room. Untuk apa? Sebagai pakar bedah, law kena berada dalam operation room dia kan. Tapi dengan room ni dia tak buat room tu pun tak apa. Itulah kelebihan awakening dia. Sekejap, kita ada satu soalan ni yang berkaitan dengan CP9 yang semuanya dah jadi CP0. Ya betul, cumanya CP0 yang pakai mask ni ada power sikit lah, dia lebih sikit lah kan. Macam kita dapat tengok masa dekat Wano tu ada 3 orang yang pakai mask. Lagi 3 orang kita nampak pergi ke Egghead sama pakai mask kan. Sebab itulah baki CP0 yang kita nampak masa dekat flashback yang masa Barry Jua kena serang tu tak ada pakai mask pun. Kenapa? Sebab orang semua ni sampah. Okay, saya setuju 100% Mr. Roda. Memang diorang semua ni sampah lah kan. Memang sore rawa subete gomides, sampah kan. Soalan seterusnya, baca ni cakap kaitan dengan Sentomaru dan juga Vegapunk melalui perbualan diorang kat chapter 1069. Ni dulu aku dah cakap dengan korang ni, diorang dua ni ada something kan di antara Vegapunk dan juga Sentomaru. Tapi walaupun Oda ada explain kat SBS ni ya, pasal Sentomaru dan juga Vegapunk, tapi aku rasa benda ni dah kira settle lah, kita dah boleh skip. Sebab Oda macam mana pun tetap juga tunjuk momen diorang ni dekat dalam chapter 1091. Adalah a short flashback berkaitan dengan Sentomaru ni. So dah kira settle lah tu. Alright, sekarang kita dekat SBS 107. Dah last dah. Macam pendek pula video ni. Yang ni pula orang tanya macam mana Vegapunk mandi. Yalah, masa kepala dia besar nak mampus tu, so Oda pun bagilah gambarannya macam ni. Dia rendam dalam kolam, and ikan scrub fish akan bersihkan kepala dia.
Apa-apalah. Seterusnya ada soalan pasal nama buah devil fruit pun ni. Ni pun sama Oda jawab dalam SBS, tapi yang simple-simple je. Tapi aku pasti macam Oda cakap kat sini, dia akan jelaskan lebih terperinci di dalam manga. Sebab dia risau orang tak baca SBS nanti tak tahu pula kan. Hello Oda, pembaca dia tanya, masa Luffy cerita dia punya impian terakhir, Karibo kan ada dalam tong sampah berkaitan, bukan tong sampah, dalam tong barrel tu, okay, berdekatan dengan area situ. So dia dengar ke apa impian Luffy kan. So Mr. Oda, ramai orang terganggu dengan perkara ni, termasuklah saya. Walaupun saya bukan Oda, hanyalah Roda, tetapi saya juga terganggu. Jawapannya tidak. Okay, Karibo tak dengar pun sebab dia duduk dalam tong sampah tu. Tong tu dia macam kedap bunyi sikit. So masa Luffy cerita dia punya impian tu, hanya geng-geng Straw Hat je tahu. So Karibo tak tahulah. So Karibo memang tak tahu apa-apa. Dia orang sepatutnya campak je dalam laut. Sebenarnya idea saya nak campak dia dalam laut, tapi macam kejam sangat, mati lemas dalam tong sampah tu. Tong tu. So saya tak buat benda tu. Okay, nantilah cerita. Soalan seterusnya, pembaca ni tanya pasal Sword. Sebab dia cakap Sword kan Marine yang dah resign. So macam mana Kobe nak jadi Admiral kan? Yelah, impian Kobe kan nak jadi Admiral. So kalau dah resign, macam mana nak jadi Admiral? Ayo, explanation tentang Sword ni memang complicated dalam manga. Susah nak faham. Okay lah, tak apalah. Macam ni lah cerita dia, simple. Diorang ni macam dah bagi surat resign, tapi tak cop, tak sign, tak official pun lagi. Diorang macam simpan je surat tu. Kenapa? Sebab diorang akan guna bila melibatkan keadaan yang tertentu. Contohnya kalau ada ahli marine yang kena tangkap ke, kena ugut ke, SWOT lah, maksud saya SWOT. Time tu lah surat resign diorang ni akan aktif. Dan marine boleh buat pengumuman yang orang yang kena tangkap tu bukan lagi marine kan. So inilah dia special group SWOT. Sebab tu diorang boleh main langgar je, tak ikut arahan ke apa. Sebab diorang dah buat deal kan. Korang boleh tengok contoh tu daripada situasi Kobe dan juga Blackbeard. Sebab itulah Kobe tak risau kena ugut ke apa benda, sebab dia tahu deal yang dia dah buat, nanti Marine akan cakap je, Kobe ni bukan lagi ahli Marine. So demand yang Blackbeard nak buat ni semua takkan jadi apa-apa dah. Seterusnya ada soalan tentang Hibari dan juga Kobe, tapi yang ni aku dah cover dekat TikTok lah. Sebab aku rasa dalam SBS 107 ni antara yang menarik, cerita tentang Hibari dan juga Kobe. Best. Ada kat TikTok. Bayu apa? Hello Oda, pembaca tanya, saya perasan rupa Vegapunk Pythagoras sama macam rupa Robocon dari cerita Takusatsu Gambare Robocon. Saya rasa ni mesti jadi reference Oda Oh betul. Ini adalah dari TV show 40 tahun yang lepas, masa saya di Tadika dulu lah. Bila fikir pasal robot, inilah rupa yang saya ingat. Sebab itulah saya lukis rupa dia macam tu. Oda, baca ni tanya, adakah Deputy Commander RA bahagian North bernama Jiron adalah inspirasi daripada Jiron Amos? Karakter utama dari cerita Combat Mecha Zabunga. Ini tahun bila punya cerita ni? Macam mana awak boleh tahu pasal Jiron? Tak silap saya, ini pun anime zaman 40 tahun yang lepas. Saya ingat lagi muka dia bulat-bulat macam tu. Saya try lah lukis kan. Lagu cerita tu pun saya masih ingat lah, masih boleh nyanyi. Rindunya zaman childhood saya. Dai kirai data subaku suwa choto hitone deshita tameki wa tosu sorry. Dan akhirnya sampailah kita ke soalan yang terakhir untuk sesi SBS kita. Pembaca ni tanya, dekat chapter 1076, Lucky Road cakap, "Ya ha 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 ha, that rich coming from your back. How do you think he's mad at?" So adakah ini bermaksud Ben Beckman, orang yang potong tangan Kid, Mr. Roda? Gitulah cerita dia. Di dalam dunia pirate ni, yang kuat-kuat je tinggal, yang lemah ni bye-bye. Okay, bye-bye Mr. Roda. So itulah dia guys, sesi SBS kita 105 sampai 107. Alright, thank you so much kepada semua yang stay sampai habis, tengok video ni sampai habis. Rindu juga sebenarnya nak buat SBS ni, tapi itulah, thank you Mr. Roda-san. Now boleh belah. Okay, so itulah, hutang telah dilunaskan. Kita tunggulah untuk next SBS yang mendatang. Okay, so thank you guys for watching. See you guys on the next video. Jangan lupa subscribe, like and share. Assalamualaikum.